Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran sains tingkatan 3 KSSM bersama saya Cikgu Taufik Ibrahim. Hari ini kita masuk bab baru, bab 2 iaitu respirasi. So dalam bab 2 respirasi kita ada 5 subtopik. 2.1 sistem respirasi manusia, 2.2 pergerakan dan pertukaran gas di dalam badan manusia, 2.3 kesihatan sistem respirasi manusia, 2.4 adaptasi dalam sistem respirasi dan 2.5 pertukaran gas dalam tumbuhan. So slide kali ini kita akan bincang berkenaan dengan 2.1 sistem respirasi manusia. So sistem respirasi manusia ada dua hasil pembelajaran. Yang pertama, melakar dan melabelkan struktur dalam sistem respirasi manusia serta memerihalkan mekanisme pernafasan, dan yang kedua, menjalankan eksperimen untuk mengkaji perbezaan kandungan gas dalam udara sedutan dan udara hembusan. So kita buat eksperimen secara visual sahaja. Okey, kita pergi dahulu kepada sistem respirasi manusia. Apa itu sistem respirasi manusia? Sistem respirasi manusia ialah sistem di dalam badan yang membantu kita bernafas. So, apa itu pernafasan? Pernafasan ialah proses menyedut udara atau menarik nafas dan menghembus udara oleh peparu. So, ada dua mekanisme iaitu menyedut udara dan menghembus nafas, menghembus udara. So, dengan berajah di bawah ni, di sebelah kanan ni, kita tengok menghembus, menyedut udara dan menghembus udara. Kita bukannya menyedut oksigen, okey? Sebab kita tak boleh detect dalam udara tu oksigen dekat mana. Sebab dalam udara ni bermacam-macam gas ada. Ada gas oksigen, ada gas karbon dioksida, ada gas nitrogen, wap air dan sebagainya. Okey. So kita pergi kepada sistem respirasi manusia. Okey. So dalam sistem respirasi manusia kita kenal dulu struktur-struktur ataupun organ-organ yang ada dalam badan kita. Yang pertama sekali ialah rongga hidung, yang kedua ialah lubang hidung, yang ketiga ialah pharynx. Okey, selepas itu larynx di bawahnya. Senang saja diingat, kadang-kadang kita tertukar pharynx dan larynx ni, tengok huruf F dengan L. F dahulu baru L. So pharynx di atas, larynx di bawah. Selepas itu di tengahnya ada epiglottis. Kita akan bincang sedikit apa itu epiglottis. Selepas itu trachea. Okey, masuk ke bronchus. Selepas itu ada bronchiole, ada alveolus. So bronchiole ni, okey, itu dahannya, dan alveolus ni macam buah. Okey, seterusnya ialah peparu kanan dan peparu kiri. Jangan salah faham, kalau kita tengok direct macam ni, nampak peparu kiri tu macam kanan. Kita kena ambil gambar rajah ni letak di dada kita. So sebelah kiri tu ialah peparu kiri dan sebelah kanan tu ialah peparu kanan. Okey, selepas itu di bawahnya ada diafragma, ada otot interkostal yang berada di celah-celah tulang rusuk. So macam ni lah. So warna merah tu ialah otot interkostal di celah-celah tulang rusuk. Okey, kita pergi kepada mekanisme pernafasan. Okey, mekanisme pernafasan ni yang pertama sekali ada lubang hidung di situ. Okey, selepas tu udara akan masuk melalui lubang hidung, dia akan pergi ke rongga hidung, selepas itu akan pergi ke pharynx. Okey, selepas itu akan pergi ke larynx, turun ke bawah, selepas itu masuk ke dalam trachea dan seterusnya pergi kepada bronchus. Okey, berpecah dua dekat situ. Okey, selepas itu masuk ke bronchiole, lepas itu barulah sampai di alveolus. Inilah laluan udara apabila kita menyedut udara. Okey, kalau kita nak hembus udara pun sama juga, kita terbalikkan sahaja daripada alveolus, okey, pergi ke bronchiole, bronchus, trachea, larynx, pharynx, rongga hidung dan lubang hidung, keluarlah udara tersebut. Okey, kita pergi kepada mekanisme pernafasan, terbahagi kepada dua iaitu menarik nafas dan yang kedua ialah menghembus nafas. So kita akan pergi kaji macam mana organ-organ ataupun badan kita bertindak balas apabila kita menarik nafas dan apabila kita menghembus nafas. Okey, macam gambar rajah di tengah ni, apa yang berlaku kepada peparu dan organ-organ yang ada dalam peparu di tulang rusuk kita, diafragma. Okey, kita akan bincanglah. Okey, kita pergi dahulu kepada, sebelum kita masuk ke peparu, saya nak bagi sedikit info tambahan. Kita kena faham dahulu konsep tekanan. Katakan ada satu tin kat bawah ni. So apabila tin ini bertekanan rendah, katakan udara dalam tin ni tekanannya rendah, secara automatik tekanan yang berada di luar daripada tin akan menjadi tinggi. So apabila perbezaan tekanan ini berlaku, udara daripada luar akan dipaksa masuk ke dalam tin tersebut. Okey, contoh kalau kita buat eksperimen dekat rumah, awak boleh buat. Yang pertama sekali, awak panaskan air dalam bekas ataupun tin dan sebagainya. Selepas itu awak pun curah tin itu dengan air sejuk. Jadi apabila kita buat macam tu, tekanan yang berada dalam tin tu akan rendah
So bila tekanan rendah di dalam, automatik tekanan di luar akan tinggi. So memaksa udara di luar akan menolak tin itu akan kemik. So konsep ni dipakai ataupun diguna dalam peparu kita. So kita akan bincang lepas ni macam mana dia apply. Okey, kita pergi kepada mekanisme pernafasan yang pertama, iaitu menarik nafas. Okey, ni ialah peparu yang berada dalam tulang rusuk kita. Okey, so bila kita menarik nafas, udara akan masuk melalui lubang hidung, rongga hidung, pergi ke farinks, pergi ke larynx, okey, dan masuk ke trakea. So ni ialah laluan udara masuk. Okey, dia masuk daripada larynx pergi ke trakea dahulu. Okey, selepas itu dia akan pergi masuk ke dalam peparu. Okey, apabila udara masuk ke dalam peparu, otot interkostal akan mengecut dan menarik sangkar rusuk ke atas dan keluar. So dia akan menyebabkan otot interkostal mengecut dan sangkar rusuk ni akan menjadi ke atas dan keluar, dia akan mengembang. Okey, selepas itu otot diafragma akan mengecut dan menarik diafragma ke bawah dan akan melepeh, dia akan mendata. So dia akan turun ke bawah, dia akan mendata lah. Okey, selepas itu kita tengok pandangan sisi pula. Tadi pandangan depan. Okey, pandangan sisi pula, apabila udara disedut masuk melalui lubang hidung, rongga hidung, farinks dan sebagainya, dia akan masuk ke dalam peparu kita dan menyebabkan sangkar rusuk bergerak ke atas dan keluar. Okey, jadi rongga toraks di dalam peparu kita akan menjadi lebih besar. So bila menjadi lebih besar, tekanan udara di dalam rongga toraks akan berkurang. Ini konsep tekanan tadi. So bila tekanan dalam peparu kita berkurang, okey, isi padu rongga toraks ni bertambah menyebabkan tekanan menjadi kurang. Jadi tekanan udara yang di luar menjadi lebih tinggi, automatik akan menjadi lebih tinggi dan memaksa udara masuk ke dalam peparu. Sama macam konsep tekanan tin tadi. So bila tin tu tekanan rendah, automatik dekat luar jadi tinggi, dia akan paksa udara masuk. Sama juga dalam peparu kita. Peparu kita tekanan rendah, jadi di luar tekanan tinggi, dia akan paksa udara akan masuk ke dalam badan kita. Okey, seterusnya akan menyebabkan diafragma mengecut dan bergerak ke bawah. Okey, seterusnya kita pergi pula mekanisme apabila menghembus nafas. So apabila menghembus nafas, udara akan keluar daripada peparu kita. So dia akan keluar daripada alveolus, pergi ke bronchial, bronchus, trakea dan sebagainya. Okey, dia akan naik ke atas. Okey, ni laluan udaranya. So apabila udara keluar daripada peparu, okey, daripada peparu pergi ke trakea dan naik ke atas, naik ke larynx, farinx, rongga hidung dan lubang hidung dan keluar. Okey, yang pertama sekali otot interkostal akan mengendur dan sangkar rusuk akan bergerak ke bawah dan ke dalam. So otot interkostal akan mengendur, jadi sangkar rusuk akan bergerak ke bawah dan ke dalam. Okey, selepas itu otot diafragma akan mengendur dan melengkung ke atas. Dia akan melengkung ke atas sebab sangkar rusuk tu dah bergerak ke bawah dan ke dalam. Okey, tengok pandangan sisi pula. Okey, apabila kita menghembus nafas, udara tu akan dihembus keluar. Jadi kita pun dah tengok tadi sangkar rusuk akan bergerak ke bawah dan ke dalam. Jadi kecil sedikit. Jadi menjadikan rongga toraks ni semakin mengecil. So apabila mengecil, tekanan udara di dalam rongga toraks akan bertambah. Okey, tekanan udara di dalam toraks akan bertambah sebab isi padu rongga dikurang, jadi tekanannya bertambah, jadi tinggi. Okey, jadi bila tekanan udara dalam peparu kita ni tinggi, dia automatik akan menyebabkan tekanan udara di luar menjadi rendah. Jadi dia akan menolak udara keluar daripada peparu kita. Sama macam tin tadi. Kalau dalam tin tu tekanan tinggi, okey, automatik di luar akan menjadi tekanan rendah. Jadi tekanan tinggi akan tolak udara keluar daripada tin tu pergi ke tekanan rendah. Sama macam konsep peparu kita. Okey, jadi tekanan udara pun akan dipaksa keluarlah daripada badan kita dan menyebabkan diafragma mengendur dan melengkung ke atas. Okey, tu ialah mekanisme pernafasan, menarik nafas dan menghembus nafas. Kita tengok sikit perbezaannya macam mana di antara menarik nafas dan menghembus nafas. Kita letak sebelah-sebelah baru kita nampak perbezaannya. Okey, so untuk menarik nafas, kita tengok peparu dalam sangkar rusuk kita ni. So apabila kita tarik nafas, udara akan masuk, okey, otot interkostal akan mengecut, okey, sangkar rusuk akan bergerak ke atas dan keluar, okey, jadi otot diafragma akan mengecut dan melepeh ataupun mendata. Okey, jadi menarik diafragma ke bawah dan melepeh. Okey, kalau kita hembus nafas pula, udara akan keluar, jadi otot interkostal akan mengendur, selepas itu sangkar rusuk akan bergerak ke bawah dan ke dalam, selepas itu otot diafragma akan mengendur dan menyebabkan dia melengkung ke atas. Okey, kita tengok pandangan sisi pula apa perbezaannya antara menarik nafas dan menghembus nafas. Okey, tengok gambar rajah ini.
Di sebelah kiri ni menarik nafas, udara masuk. Di sebelah kanan ni menghembus nafas, maknanya udara keluar. Okey, kalau kita menarik nafas, jadi apabila udara masuk ke dalam badan kita, masuk ke dalam peparu, menjadikan rongga toraks ni lebih besar. Okey, apabila rongga toraks lebih besar, tekanan udara di dalam rongga toraks akan berkurang. So tekanan udara dalam rongga toraks ni berkurang, memaksa tekanan udara yang di luar tadi tu yang lebih tinggi, memaksa udara masuk ke dalam peparu kita. Okey, untuk menghembus nafas pula, okey, menjadikan rongga toraks mengecil. Jadi apabila rongga toraks mengecil, tekanan udara dalam rongga toraks akan bertambah. So bila tekanan dalam peparu kita bertambah, jadi di luar akan menjadi rendah. Jadi dia akan memaksa udara keluar daripada peparu kita. So tekanan udara yang lebih tinggi di dalam peparu akan menolak udara keluar daripada peparu. Okey. Seterusnya kita akan bincang sedikit macam mana tindakan semasa menelan bolus ataupun bernafas. Okey, apa itu bolus? Bolus ni ialah gumpalan makanan yang telah dikunyah dan sedia untuk ditelan ataupun melalui esofagus. Maknanya kalau kita makan ayam, kita kena kunyah dulu. Okey, kita tak telan ayam ni seketul. Okey, peha ayam telan seketul, tak boleh, bahaya. Okey, kita kena kunyah-kunyah, jadi ayam tu akan hancur menjadi bolus. Okey, ini menurut sumber Dewan Bahasa dan Pustaka lah. Okey. So di dalam leher kita ni ada satu kita panggil sebagai epiglottis. Apa fungsi epiglottis? Menutup trakea. Okey, trakea ni ialah saluran pernafasan kita semasa bolus ditelan masuk ke dalam esofagus. Okey, so tu ialah epiglottis. So kita tengok sikit macam mana tindakan epiglottis apabila kita makan. Okey, so ni apabila kita makan lah. Okey, kita kenal dahulu itu ialah epiglottis. Itu ialah saluran ke esofagus. Okey, itu ialah saluran trakea yang menyebabkan kita ni bernafas, udara boleh keluar dan masuk. Okey, so apabila seseorang itu makan, katakan kita makan ayam ke dan sebagainya, jadi ayam itu akan jadi bolus. Okey, so yang keluar daripada atas turun ke bawah tu bolus lah tu. So apabila bolus tu turun, epiglottis akan jatuh ke bawah. Okey, epiglottis akan jatuh ke bawah, ditutup sekejap trakea, iaitu salur pernafasan. Okey, jadi bolus tu akan bergerak ke dalam esofagus menuju ke perut. Jadi dia tak masuklah ke saluran trakea. Kalau bolus tersebut masuk ke dalam saluran trakea, boleh menyebabkan kita tercekik dan bahayalah, boleh membawa maut. Sebab kita dah tak boleh bernafas, udara tak boleh keluar dan masuk. Okey, tu semasa menelan bolus. Okey, semasa bernafas, okey, apabila kita nak bernafas, epiglottis itu akan naik ke atas, dia akan terbuka. Okey, dia akan terbuka. Tengok epiglottis itu akan terbuka untuk membuka trakea, iaitu salur pernafasan kita. So, jadi udara pun boleh masuk dan keluar. Okey, jadi kita tengok sikit hasil pembelajaran yang kedua tu ialah kita kena buat eksperimen. Jadi saya terangkan secara visual ataupun gambar sahaja. So dalam eksperimen ini kita nak kaji dua, iaitu peratus oksigen dan peratus karbon dioksida dalam dua jenis udara, iaitu udara sedutan dan udara hembusan. So kita tengok eksperimen ni macam mana. Okay, yang pertama sekali kita A ni kita nak cari peratus komposisi oksigen dalam udara sedutan dan udara hembusan. Kita nak tahu dahulu komposisi oksigen. Okey. Alright, apa caranya? Kita tengok dulu, kita buat tujuannya mengkaji perbezaan peratus komposisi oksigen dalam udara sedutan dan udara hembusan. Ada penyataan masalah, apakah perbezaan peratus komposisi oksigen dalam udara sedutan dan udara hembusan. So kita ada hipotesis peratus komposisi oksigen dalam udara sedutan lebih tinggi daripada peratus komposisi oksigen dalam udara hembusan. So kita kena buat eksperimen nak tengok hipotesis ni diterima ataupun tidak. So kita pergi kepada pemboleh ubah yang dimanipulasi jenis udara, iaitu dua, udara hembusan dan udara sedutan, bergerak balas aras akhir air di dalam belang gas. Okey, dimalahkan suhu dan tekanan udara. Okey, bahan dilem plastik mancis pen penanda dakwah kekal air udara sedutan dan udara hembusan, radas, besen kaca, balang kaca, penutup balang gas dan alas balang gas. So tengok prosedur macam mana. Okey, yang pertama sekali, sediakan susunan radas seperti rajah di bawah. Dalam buku teks ada muka surat 50. So ni ialah radasnya. Okey, kita tandakan aras air di balang gas tu kita tandakan kepada 5 bahagian. So kita boleh assume satu tanda satu bahagian tu bernilai 20% lah. 20 darab 5 100% kan. Okey,
Supaya itu apa kita kena buat? Nyalakan lilin dan telangkupkan balang gas yang berisi udara ke atas lilin seperti rajah di bawah. Seperti rajah di bawah tadi, kita telangkupkan balang gas. Okey, jadi lilin berada di dalam gas tersebut. Okey, contoh macam ni. Okey, jadi kita dah nampak sini dalam balang gas tu ialah udara serutan kita. Okey, selepas itu perhati dan catatkan aras akhir air selepas nyalaan lilin padam. Buat anggaran peratus oksigen dalam udara di dalam balang gas. Kenapa kita guna lilin? Sebab oksigen ni sifatnya membantu pembangkaran. So selagi ada oksigen, selagi itulah lilin tu terbakar. Jadi kalau lilin tu dah terpadam, maknanya dalam tu dah tak ada gas oksigen dah. So kita tengok macam mana air tu naik sampai ke tahap mana. Okey, sediakan susunan radar seperti di bawah untuk mengumpulkan udara hembusan pula. Tadi udara serutan, sekarang kita nak test udara hembusan pula sehingga isi padunya sama seperti udara serutan yang ditunjukkan dalam rajah 2.5A dan B tadi. Okey, so kita nak kumpul macam mana udara hembusan, kita buat kaedah macam ni, kita tiup. Jadi udara hembusan kita tu kita dapat kumpulkan, dan selepas tu kita ulang langkah 2 dan langkah 3 tadi. Kita terlangkupkan balik balang gas dalam lilin tu pasang. Okey, bila lilin tu dah nak padam, dah terpadam sehabisnya, kita tengok aras akhir air tu. Okey, macam mana dia punya aras dia. Okey, lepas itu keputusannya kita dapat tahu. Sorry saya tak buat, lupa buat animation untuk bawah ni. So keputusannya jenis udara di dalam balang gas ada dua, iaitu udara sedutan dan yang kedua ialah udara hembusan. Kita pun nak cek aras akhir air di dalam balang gas. Untuk udara hembusan ni, okey, dia pergi kepada satu aras. Okey, jadi kita boleh andaikan bahawa peratusan oksigen dalam udara ni, kalau ikutkan dekat situ 5 bahagian, so dia naik satu aras sahaja, iaitu lebih kurang 20%. Okey, kalau fakta yang betulnya ialah 21%. Okey, kalau udara hembusan dia rendah sedikit daripada satu aras tadi, okey, kita boleh andaikan bahawa kuranglah peratusan oksigen dalam udara hembusan ni. So nilai yang tepatnya ialah 16%. Jadi kesimpulan, kita boleh terima hipotesis, kita boleh menyatakan bahawa kepekatan oksigen dalam udara sedutan lebih tinggi berbanding udara hembusan. So tu baru bahagian A. Okey, kita buat bahagian B pula. Kita nak cari pula kepekatan karbon dioksida dalam udara sedutan dan udara hembusan. So kita buat macam biasa, tujuannya mengkaji perbezaan kepekatan karbon dioksida dalam udara sedutan dan udara hembusan. Penyataan masalah, apakah perbezaan kepekatan karbon dioksida dalam udara sedutan dan udara hembusan. Hipotesis, kepekatan karbon dioksida dalam udara hembusan adalah lebih tinggi daripada kepekatan karbon dioksida dalam udara sedutan. So kita kena buat eksperimen untuk membuktikan hipotesis ini. So apa dia bahannya? Apa dia pembalik ubah? Dimanipulasi jenis udara yang dilalukan ke dalam air kapur. Ni kita guna air kapur pula. Okey, yang bergerak balas ialah keadaan air kapur dimalakan kepekatan air kapur. Kenapa kita guna air kapur? Kerana salah satu ujian untuk menentukan kehadiran gas karbon dioksida ialah kita menggunakan air kapur. So apabila air kapur tu keruh, menjadi keruh, bermakna karbon dioksida hadir. Okey, alright, kita tengok. Jadi sebab itulah bergerak balas ni kita kena tengok keadaan air kapur tu keruh ataupun jernih. Okey, so bahan air kapur, udara sedutan dan udara hembusan, radar sekelalangkun, salur penghubung, tiup getah, tiup kaca dan penyumbat getah. So macam mana prosedurnya? Sediakan susunan radar seperti rajah di bawah ini, ada dalam buku teks muka surat 52. Okey, so ada klip A dan klip B. So udara disedut masuk, udara dihembus keluar. Okey, di tengah tu ialah air kapur. Kita sekaligus. Okey, alright. Seterusnya kita pergi pula kepada prosedur yang kedua, tutup klip A. Okey, kita tutup dahulu klip A, sedut udara dan tahan nafas. Tu kita nak kumpul udara sedutan. Kemudian tutup klip B pula dan buka klip A. Selepas itu hembus udara. Kita nak kumpul udara hembusan pula. Okey, so lepas tu kita perhati dan catatkan sama ada air kapur di dalam kelangkun tadi yang dilalukan oleh udara sedutan dan udara hembusan itu jernih ataupun keruh. Okey, jadi keputusan yang kita dapat ialah, okey, kita guna jenis udara yang dilalukan ke dalam air kapur ni ada dua, iaitu udara hembusan dan udara sedutan. Jadi keadaan air kapur untuk udara sedutan tidak keruh ataupun jernih, manakala bagi udara hembusan air kapur tersebut menjadi keruh. So kalau kita tengok contoh dekat sini, okey, kesimpulannya kita boleh terimalah hipotesis. Okey, kalau kita test di makmal, air kapur tersebut akan menjadi keruh, menunjukkan bahawa
bahawa karbon dioksida hadir. Okey, kehadiran karbon dioksida tu ada. Okey, jadi kita bagi fakta sedikit. Okey, peratus komposisi. Okey, nak tengok oksigen dengan karbon dioksida dalam udara sedutan dan udara hembusan. Kalau oksigen dalam udara sedutan, dia kepekatannya lebih tinggi, iaitu 21%. Okey, kalau karbon dioksida 16%, dia lebih rendah daripada oksigen tadi. Kalau udara hembusan, oksigen cuma ada 0.03% saja. Okey, lebih rendah berbanding karbon dioksida, iaitu 4%. Okey, lebih tinggi. Sebab itulah udara hembusan ni boleh mengeruhkan air kapur, sebab dia mempunyai kepekatan karbon dioksida lebih tinggi berbanding oksigen. Okey, so boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan di bawah ini. Tekan link di description video di bawah ini dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih yang dah subscribe. Jangan lupa untuk like page Facebook saya, page Cikgu Taufik Ibrahim. Okey, seterusnya kita akan belajar 2.2, iaitu pergerakan dan pertukaran gas di dalam badan manusia. Jadi terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.